Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Please respon, suara saya okey ke tidak? Suara saya okey ke tidak? Minta maaf, mata merah sejak semalam. Mungkin cuaca terlalu panas. Allahumma salli ala Muhammad. Tes subhanallah, suara okey ke tidak? Audio dan video okey ke? Khabar baik. Acik dah sihat terus daripada COVID ke, Cik Rodia? Suara okey, alhamdulillah. Hafizah Salina, Zaidah Salih, Mas Jamil, Syakirah Ismail, Siti Mariam, Nurhan Manaf, Syakirah Ismail, Liza Adi. Orang New Zealand raya bila? Rafizah Muhammad Nur, Sarinah binti Mohyi, Juwita Ismail. Alhamdulillah. Sorry dengar bunyi bersin pula. Dia macam dah ada. Ni sebut Juwita Ismail ni, kita guna yang ni pula hari ni. Ali Ramli, Rakiah Abdul Rahman, Anita Wazi, Cactus Berduri, Sarina binti Mohyi, Mas Jamil. Dia jadi macam dah start nak gatal hidung. Jadi bila dah gatal hidung tu mata merah, tapi datang mata merah dulu, baru datang nak sesama sikit ni. Mata merah ni saya notice, saya memang sensitif sikit dengan cahaya matahari panas. Tapi insya-Allah selagi kepala tak pening, selagi okey, alhamdulillah. Juwita Ismail dapat live hari ni, cuma macam serak-serak. Zarina binti Mohyi lah, memanglah kurang air. Kita puasa kan, puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kan sahabat-sahabat, saya ni tersilap time. Ustaz kata, pasal apa turun awal sangat? Sebab kat sini baru pukul 8 pagi kan. Ustaz kata ada kuliah pukul 9. Pukul 9 saya nak kumpulkan Duyufur Rahman Al-Fawaz Travel untuk ke Dewan Makan ni, untuk dengar tausiah. Ini sensitif sangat hari ni, dengar bunyi macam orang menangis ke apa. Allah Masuk Ahmad. Pukul 9 pagi saya ada tausiah dengan para Duyufur Rahman. Kemudian sahabat-sahabat nak sambung pukul 10 pagi, nak ber-Google Meet dengan jemaah umrah yang bakal terbang 3 Syawal ini ke sini. Tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tersilap. Saya ingatkan Google Meet saya itu sebelum tausiah, yakni pukul 8 pagi. So pukul 9 saya stop dengan jemaah umrah saya lah. Rupa-rupanya tak, saya tausiah dulu, lepas tu baru saya ber-Google Meet. Patut duk klik link tu tak respon-respon. Nak salahkan orang lah, insya-Allah. Rupa-rupanya kita yang salah. Jadi saya duk ingatkan lah, tahzan hari ni saya nak buat live dengan jemaah umrah saya punya tausiah pukul 9 sekejap lagi. Sebab kami nak buat khatamul Quran. Setelah kami mengagihkan satu juzuk Quran setiap jemaah tempoh hari. Cantik 30 juzuk Quran, kami ada 30 jemaah. Okay, yang baca sendirian berhak tu lain lah. Lepas tu kita nak sambung dengan apa itu Al-Quran yang saya hadiahkan seorang satu kepada jemaah umrah Ramadan. Alhamdulillah. So nak buat live dengan La Tahzan. Jadi jimatlah masa 1 jam untuk combine lah tausiah di Tanah Suci Mekah dengan jemaah La Tahzan. Tapi rupa-rupanya Allah suruh duduk sini 3 jam juga. Maknanya sebab saya dah turun awal, saya dah malas dan nak naik bilik semula. Hari ni Ustaz tak join kuliah saya sebab Ustaz akan pergi sembelih kambing akikah. Jadi Ustaz dah bagi tahu awal-awal. So Ustaz kata, bukan kelas pukul 9, apa turun awal sangat? Saya kata pukul 8 ni nak Google Meet. Rupa-rupanya pukul 8 ni rezeki sahabat La Tahzan. Jadi minta maaf saya tak bagi notis awal. Semoga Allah redha pada kita pertemuan walaupun secara depan skrin handphone, laptop anda masing-masing. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa-doa kita ya. Umi Afan Qalishah Umairah Hilmiyatun Ainun Maimunah Salim Jamilah Bajuk Wani Yahya. Kami di Mekah malam tadi kami dah nangis-nangis dah dalam doa khatamul Quran. Jemaah umrah dia confuse sahabat-sahabat, kenapa ya Ustazah? Sebab kat sini biasa memang 10 campur 3, 10 rakaat tarawih
dengan Imam Masjidil Haram. Dulu-dululah sebelum 10 malam akhir. Lepas tu tutup dengan 2 campur 1 witir. Bila 10 malam akhir, keadaan berubah. 10 malam akhir memang setiap tahun, ini yang orang rebutkan untuk datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram adalah mereka buat macam ni, mereka buat 10 rakaat tarawih. Kalau dulu 20 rakaat, sebab Covid mereka buat 10 rakaat tarawih. Itu sahaja cukup. So 5 set kan, 2 rakaat 10 rakaat tarawih. Lepas tu ada yang balik, ada yang stay, sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk iktikaf di masjid. Itu tarawih daripada lepas isyak tu berakhir lebih kurang pukul 10.45 macam tu. Berakhir lebih kurang 10.45 macam tu. Diorang baca satu malam satu juzuk kan. Memang sakit tapak kaki berdiri, lagi-lagi bila dapat tempat yang tak berkapet tebal tu, Masya Allah. Sakit pinggang sahabat-sahabat. Tapi ya Allah, syahdu bacaan, imam yang menjiwai bacaan memang luar biasa lah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, mendengar sambil beratur beli baju raya untuk suami, sabar je lah Rahidah. Masya Allah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa saya cakap tadi, Allah Masya. Bila 10 malam akhir buat tarawih sampai 10.45 tu tanpa witir. Sebab nanti pukul 12.45 imam akan datang semula untuk lead tahajud secara berjemaah. So tahajud tu dibuat 10 rakaat, tutup dengan witir 2 campur 1. Jadi malam tadi masa lepas isyak kami bertarawih tu, sepatutnya tak ada doa kunut lah kan, sebab tarawih. Tapi lepas sahaja baca surah terakhir dalam Quran, itulah surah An-Nas, imam terus angkat tangan baca doa sahaja. Doa khatamul Quran dia lebih kurang setengah jam berdiri. Menangis-nangis, orang yang tak faham pun menangis-nangis. Itu adalah doa yang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk Mekah. Jadi bila dah lepas doa khatam Quran semalam tu, biasanya barulah hari ni mereka pakat balik kampung, sahabat-sahabat. Okay? Lepas tu tahajud ada lagi. Jadi jemaah dah start. Kami solat pun berpisah-pisah sebab ruang sangat padat kan. So Ustazah, ni tahajud ke? Ustazah kata bukan, tahajud belum lagi, nanti macam biasa 12.45. So nanti tutup dengan witir. Lah saya ingatkan witir. Tak apa je, saya kata Allah tahu niat kita tadi. Jadi witir macam biasa, tutup last pun doa yang panjang dalam doa kunut, menangis-nangis juga. Sebab masing-masing macam rasa malam tadi tu adalah tarawih dan tahajud secara berjamaah di Masjidil Haram buat kali terakhir. Dan petang ini adalah pengumuman. Kalau penyimpan besar Mohon Diraja tak ada lah kat sini kan. Kalau diumumkan besok raya, maka malam ni kami tidaklah bersolat tarawih dah. Malam tadi adalah yang terakhir. Tapi seandainya diumumkan lusa baru raya, maka malam ni ada satu malam lagi lah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tu yang merayu-rayu tu, mai dengan kuliah sampai habis ya. Tak sempat baca semua. Betul-betul Siti Haniza binti Mustafa. Jadi kami pun sebenarnya tak tahu lagi raya besok atau lusa. Cuma kalau raya besok, kami orang Malaysia ni kena qada puasa 2 hari. Sebab kita kan puasa awal hari tu. So kami sebenarnya berdoa supaya raya lusa, supaya qada kami hanya 1 hari. Kenapa kena qada? Sebab Malaysia puasa awal. Kalau Malaysia puasa hanya 29 hari, kami ni jadi 28 hari je lah puasa kan. Macam gitu. Jadi dalam Islam, puasa paling sedikit 29 hari. Kalau tak cukup 29 hari, sebab kita berada di negara lain, kena raya mengikut negara tersebut juga. Tapi kan sahabat-sahabat, kita kena qada lah mana yang tak cukup tu. Macam tu. Okay. Arif Nirman, Masya Allah. Amin, amin. Sebelum ayah dan ibu bapa kita sendiri dalam dunia, sebelum tak ada nikmat di sini. Apa tu? Masya Allah. Tak, saya tak boleh baca sangat sebab laju komen. Siti Khadijah AR, moga Allah beri kesihatan, kesembuhan yang baik insya-Allah. Wagina Sikun Nas Anita Kosmetif. Ustazah raya di Mekah sayang, betul. Zainab Buyung, Masya Allah dah azan Zuhur, nak solat dulu. Oh dah azan Zuhur ya sana. 8, 9, 10, 11, 1.
azan Zuhur. Betul lah kot, 1 lebih dah ni kot. Masya Allah, minta maaf. Tak apa, tak payah minta maaf. Ustazah tak paksa pun orang untuk join live sebagainya kan. Sedih bila Ramadan akan perlu, terasa sekejap masa berlalu. Akan perlu, kenapa Munirah Deraman? Liza Ati, ya Allah, ilmu baru tak tahu pun selama ni kena qada bila raya tempat lain. Ya Liza Ati kena tahu ilmu ni sebab Liza Ati duduk negara lain kan. Jadi macam tu. Dia kesimpulannya make sure, Ustazah dah ulang banyak kali ni, mungkin Liza Ati tak ada masa tu. Make sure puasa kita paling sikit 29 hari. Kan Allah dah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perkataan as-siyam tu bermaksud berpuasa beberapa hari. So ulama bahas beberapa hari itu bermaksud paling sedikit 29 hari, paling banyak 30 hari. Tetapi kadang-kadang kan di saat macam Ustazah pergi ke negara yang dia berpuasa awal berbanding Malaysia. So berkemungkinan puasa Ustazah tu kurang, mungkin menjadi 28 hari. Jadi bila Allah kata sepaling sikit sebulan Ramadan itu bermaksud 29 hari, maka kita kena qada puasa yang tak cukup. Kita tak boleh kata, aku tak nak raya sebab puasa aku tak cukup lagi. Tak, kita kena berbuka ataupun berhari raya mengikut tempat yang kita duduk semasa. Seandainya pula contoh Liza Ati berpuasa di New Zealand, dah puasa awal, Malaysia pula puasa lambat, terbalik kan. Jadi Liza Ati balik kampung beraya, Liza kira-kira puasa Liza menjadi 31 hari. Dah 31 pula, Allah suruh kita maksimum 30 hari. So hari ke-31 tu Liza tetap kena puasa, tapi puasa itu menjadi pahala sunat buat Liza. Maknanya aku tak nak puasa, aku nak raya lusa, hari ni buat apa aku puasa, sebab hari ni puasa aku ke-31. So banyak orang macam tu. Sebenarnya untuk meraihkan orang di tempat semasa masih berpuasa, kita juga disuruh berpuasa. Tetapi sahabat-sahabat, puasa kita tu bukan puasa wajib dah. Kalau tak buat pun tak apa, tapi sebab menghormati Ramadan, maka puasa kita itu dikira sebagai puasa sunat. Dah jadi ilmu fiqh lah pula hari ni, doa tak baca lagi ni. Betul-betul semoga Allah pilih kita sebagai orang yang berpuasa dalam imanan wa ihtisaban. Kemudian Allah angkat kita sebagai la'allakum tattaqun. Hasil kita ditarbiyah sebulan dalam madrasah Ramadan. Kalau anda merasakan sedih, sekejap. Assalamualaikum Wani Yahya. Pertama berperang dengan lain, kedua berperang dengan lalat satu ni. Ni lalat Mekah ni nak dengar la tahzan pula. Cikgu Farah mesti gelak tu. Dia tengah nak ambil anak kesayangan di Terengganu Anda jangan terkejut Tadi dia terus ter-off sebab Ustazah bersin. Dia terkejut kot dengan Ustazah bersin. Lepas tu terus ter-off. Sebenarnya saya pun tak pasti macam mana. Dekat handphone saya buat roaming Maxis ni, bila macam saya bercakap lama sikit dekat, tapi rasanya kalau kat masjid okey je. Terus dia keluar use another 1GB. Lepas tu bila saya klik situ baru dia okey. Tahulah handphone saya ni ke saya yang tak reti. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sahabat-sahabat tim khidmat komen kat Ustazah. Dia bagi tahu ada dengar bunyi bising. Sebab kat sini ada, saya duduk dekat betul-betul bawah blower aircon ni, memanglah bunyi. So ada lalat Umi Afan Kalisha Umairah. Saya nak panggil apa Umi Afan Kalisha Umairah ni, panjang sesungguh namanya. Ya, Munirah Deraman. Dia terkejut Ustazah bersin. Okeylah,
kita sambung kuliah. Tadi Ustazah stop kat mana? Ada ayat tergantung tak? Kalau tak ada tak apa, Ustazah mulakan kuliah La Tahzan. Moga-moga tak tersangkut lagi. Doakan ya, sebab kejap lagi Ustazah nak buat Google Meet dengan keberangkatan jemaah Umrah Syawal. Kalau lain sangkut lagi memang kena merajuk lah dah, sebab dah banyak kali kesian mereka ni. Ustazah kena buat video biasa je lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Masya Allah, ramainya yang on the way balik kampung. Tahniah sebab dapat berbalik kampung pada raya tahun ini. Setelah 2 tahun kebalik kampungan itu tertangguh. Masya Allah. Tahniah juga yang membuat keputusan untuk balik kampung. Sebab mungkin banyak sangat, panjang sangat wan tusumnya kan. Kampung saya dulu ke kampung abang dulu. Dah 2 tahun kita tak balik kampung ni. Tapi tak ada gaduh-gaduh pun. Terus dia buat keputusan. Kan balik kampung siapa dulu. Yang penting kedua-dua pihak diziarahi. Jangan ada benci. Okey. Hanisa Syafi'i pun kata on the way balik kampung. Cuba siapa yang on the way balik kampung tu nyatakan. Contoh Hanisa Syafi'i kata dari Kelang ke Terengganu. Contoh macam tu kan. Jadi Ustazah boleh makin berkenalan dengan anda. Ya, Waalaikumsalam Kak Nazatul Naina. Linda Kecik, Linda Kecik, kita aturkan La Tahzan Johor. Angkat tangan siapa orang Johor. Ya, Nuria Hassan. Bukan tak sihat, tapi Ustazah dah start bersin. Jadi bawa mata merah bila dah bersin ni. Siti Khadijah Arifin on the way mana? Menyantuni mertua dahulu di Kuala Kangsar. Hebat Awan Yahya ni. Dari Kelang ke Kota Baru, Hanisa Syafi'i. Zanaria Zakaria. Isyok lah pula Ustazah nak tahu ni. Esok akak pun nak balik kampung, kata Zainah Bujong. Kak Zainah Bujong dari mana ke mana? Hasniza Abdul Aziz. Masya Allah. Umi Afan Kalishah Umairah. Saya sampai kampung mertua 6 Jalan Kul Baru. Apa tu? Masya Allah. Nur Hasimah Zainuddin, bersyukur padanya. Ya Allah, nama dia bersyukur padanya. Apa nama dia ni sebenarnya? Kelantan Jemdoh Kelantan. Oh, Kak Nazar dari Kulim ke Kulim. Amboi. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cuba sahabat-sahabat bagi tahu Ustazah. Semalam Ustazah ingat masa dalam Masjidil Haram, last Ustazah baca hadis, tapi tak ingat hadis pada muka surat 478 ke hadis pada muka surat 479. Sebab bila Ustazah kuliah di masjid, Ustazah hanya baca gambar daripada kitab kat handphone ni. So muka surat dia terpotong semalam. Tak tahu saya berhenti kat mana, tak ingat dah. Tolong bagi tahu. Baik, kita mulakan. Hati-hati yang memandu untuk balik ke kampung. Sudah pastinya bukan anda yang drive, orang sebelah atau orang depan. Sebab kalau anda sambil dengar La Tahzan memang nak kena babab lah. Lepas tu siap tanya lagi. Masya Allah, siap tanya lagi. Ustazah apa ni tak sihat ke? Maknanya dia nampak lah mata Ustazah merah kan. Tengah drive tu boleh nampak pula mata Ustazah merah sebagainya. Memang nak kena cucukkan lidi lah jawabnya. Tak cukup lidi cantik ni, lidi yang super bling-bling ni pula. Okey, Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, kita mulakan. Sampai mana kita? Tolong respon Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima Masyitah Ismail, moga dipermudahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Beraya atas katil je, jangan atas katil. Tak boleh macam tu. Kecuali Allah uji kita dengan sakit dan uzur. Tak boleh atas katil saja, kena bersilaturahim. Okey. Azira Elvis, terima kasih hantar 50 Ustaz dekat Ustazah. Ni kira duit raya untuk Darul Fawaz lah ni. Syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke ayat Gaus muka surat 478 G tu tadi sahabat kita ada bagi tahu. Ke ayat Gaus saya nampak ke ayat left daripada Telegram Ustazah Zaidi Hati. Why? Tell me why. Masya-Allah. Orang-orang istiqamah cakap ayat Gaus kalau dia left Ustazah pelik, padahal grup tu bukan sembang benda pelik-pelik kan. Keter left. Baik. G, keselamatan itu ada bersama keredaan. I, F pula, ketidakredaan tidak ada gunanya. Sudah Anissa Syafi'i, F tu kita dah baca semalam ketika Ustazah berada di Masjidil Haram. Umi Badaria Rahman, G, keselamatan itu, wah maknanya Anissa Syafi'i bawa buku balik kampung KB. Wah hebat ni. Keselamatan itu ada bersama keredaan. G, okey. Keredaan akan membukakan pintu keselamatan. Keredaan akan membukakan pintu keselamatan. Keredaan, dah agak dekat Mas Riza terleft. Keredaan membuat hati menjadi bebas dan bersih daripada tipu daya. Faham? Awal-awal lagi bab ni dah bagi tahu kita reda dengan apa yang Allah takdirkan pada kita. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Hari ni tambah satu lagi ilmu. Kita reda, sahabat-sahabat, membebaskan diri kita daripada tipu daya dan hati kita menjadi bersih. Kenapa? Sebab orang yang tak reda dengan apa takdirnya Allah akan menyebabkan lisan dia menipu. Kan sebenarnya tadi aku bukan nak lalu kat sini, itulah jadi aksiden tu. Contoh kan, sebenarnya aku bukan, padahal memang dia drive kereta tadi, dia dah tekan Waze nak lalu jalan tu dah, tapi sebab takut kena marah dengan bapak dia. Contoh kan, semalam kita cerita, tiba-tiba Ustaz Azwan kata, yang abang sebenarnya bukan nak lalu kat parking tu, tiba-tiba je kaki abang terpijak apa ni kan, contohlah. Tak ada ni nak menipu-nipu lidah ni. Sebab apa? Sebab hati dah reda. Cakap je terus terang sahabat-sahabat, hati reda ni subhanallah akan menyebabkan hati kita perbuatan reda ni akan menyebabkan hati kita ni bersih dan kita takkan lagi Masya Allah, Rabiatul Adawiyah pun usung buku balik ke kampung. Masya Allah. Kat sini jemaah-jemaah Latahzan yang berada di sini pula bagi tahu, Ustazah macam dah sedih lah, Latahzan ni dah makin nipis. Ustazah duk cakap tadi masa sebelum kita putus, yang second ni Ustazah tulis siri 2 kita sebenarnya dah live tadi, tapi sebab internet sangat teruk. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, moga-moga Allah izinkan sampai pukul 9 ni jemaah Ustazah akan datang untuk kami nak baca doa khatamul Quran. Alhamdulillah satu grup kami khatam Quran. Subhanallah sahabat-sahabat, Ustazah bagi tahu Linda kecil tadi, tak tahu dia masih ada dalam talian ke tidak. Ustazah cancel kuliah online dengan Linda kecil punya anjuran Johor. Pejabat dia kot tak silap. Sebab Ustazah risau macam ni lah, kan orang-orang tengah bekerja, stop sekejap nak dengar kuliah, tiba-tiba line ciput contoh kan. Sebab tarikh yang Linda kecil bagi tu Ustazah tengah ada kat Mekah. Kalau kat Madinah memang line cantik. So sahabat-sahabat, Ustazah cancel. Ustazah cakap kat dia, insya-Allah lepas Ustazah balik Mekah awal bulan 6, alhamdulillah Ustazah akan buat rihlah ke JB, insya-Allah. Jadi masa tu jomlah kita jumpa sahabat-sahabat JB Singapura, macam tu. Amin. Moga Allah izinkan. Okey, baik, kita sambung lagi. Keredaan juga akan keredaan sahabat-sahabat membuat hati menjadi bebas dan bersih daripada tipu daya, kebusukan dan kedengkian. Kalau hati tu dah membusuk sahabat-sahabat, bagilah cleaner, bentuk apa pun takkan jalan. Sebab yang busuk tu adalah hati. Bayangkan kalau dibelah hati setiap kita ni, hati siapa yang busuk berulat. Allah, kalau kita kupas buah harum manis mahal mana pun sampai-sampai kat kita, kulit luar cantik, buka-buka tengok-tengok berulat. Kita nak tak pandang lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita takkan makan, petah lagi makan, pandang pun kita tak nak. Kebusukan dan kedengkian. Hati yang busuk ni mudah untuk jadi dengki, puncanya kerana tidak reda. Kenapa orang sebelah yang murah rezeki, kenapa bukan aku? Kenapa adik aku tak lulus SPM tu dapat beli kereta mewah, kenapa bukan aku? Itu dia tak reda dengan rezekinya Allah. So timbul kebusukan, timbul kedengkian.
Masya Allah, puncanya dengan satu kalimah je, redha. Kerana hanya orang yang berhati bersihlah selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati yang bersih adalah hati yang jauh daripada syubhah. Hati yang bersih adalah hati yang jauh daripada syubhah, daripada perkara yang bercampur antara halal dan haram, daripada keraguan, daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada jerat-jerat iblis yang menyesatkan. Nak selamat daripada semua ini jawapannya redha. Okey, dalam hati seperti ini hanya ada satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Word terakhir ni sahabat sangat terkesan bagi Ustazah, sebab kalimah ini memujuk hati kita untuk engkau bersihkan hati engkau daripada segala tipu daya, kebusukan, kedengkian, daripada hati yang penuh dengan syubhah, keraguan, hatta menyekutukan Allah. Ini semua adalah jerat-jerat iblis. Nak hindar daripada semua itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam hati seperti ini hanya ada satu, Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah sahabat-sahabat ajarkan hati kita kan. Ustazah kan wallahi tahu sahabat-sahabat, kadang-kadang kan Ustazah tak seronok sebab jiwa Ustazah ni bukan jiwa bisnes, tapi Allah takdirkan Ustazah berada dalam line ini kan. Beristikharah setahun ni sebelum Ustazah buka Al-Fawaz Travel, setahun istikharah nak terima ke tidak, sebab macam terjebak kan amanah daripada orang. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab memang Ustazah terlibat dengan kerja-kerja umrah ni bertahun dah lamanya, tapi semua kerja dengan orang. Ustazah hanya sebagai mutawifah, Ustaz Azwan sebagai mutawif. Ustaz Azwan hampir setiap tahun ditugaskan, setiap bulan ditugaskan ke Mekah Madinah ketika itu. Bila dah setiap bulan tu, dia pun setahun juga istikharah buat keputusan untuk berhenti kerja lah. Jadi fokus sepenuhnya, dah cinta hati tu dengan kerja-kerja umrah kan. Tapi kerja dengan orang ni kita pening 2 minggu je layan kerenah jemaah gitu. Tapi bila kita dah jadi owner kepada travel ni sahabat, Allah ni, saya belum balik lagi ni bawa grup akhir Ramadan ni kan. Memanglah hati tu kena kuat, berdoa semoga Allah jaga kan, sampai mereka dimasuk ke dalam rumah masing-masing. Tapi otak ni dah bekerja dah untuk yang grup Syawal nak masuk. Hatta sekarang ni otak dah start bekerja untuk grup musim baru. Kita tak tahu kaedah apa yang akan berlaku musim baru. Kerenah orang Mekah, kerenah ground, cerita halbas, cerita hotel, cerita bak makan, semua ni macam-macam kerenah. Tu semua kita nak fikir. Lepas tu kita nak bagi yang terbaik kepada jemaah yang mendaftar dengan kita kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh macam semalam, setiap kali acap kali Ustazah share iklan tu, itu adalah proses dalam bisnes kita nak menjual kan sahabat-sahabat. Tapi sebenarnya Ustazah tak suka. Kenapa Ustazah tak suka? Tu berperang dengan hati sendiri. Kenapa Ustazah tak suka? Sebab macam Ustazah terfikir, ya Allah, bila aku share ni, kesian orang yang tak mampu. Tengok angka macam ni, teringinnya lah agak dulu orang pergi. Sampai beberapa malam mengejar malam Lailatul Qadr ni sahabat-sahabat, Ustazah tak putus berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan, cara macam mana untuk sampaikan mereka ke sini dengan kadar yang paling mampu dicapai. Pelik kan? Itu antara untuk apa berdengki kerana rezeki itu pasti. Betul Bazir Aziz, Masya Allah. Jadi Ustazah ada kepelikan kat situ lah. Orang bisnes tak fikir macam tu sahabat-sahabat. Dan memanglah kena iklan Ustazah. Kalau tak iklan macam mana orang nak tahu? Tapi saya fikir dulu, ya Allah, hai, naknya lah aku buat iklan harga sekian. Ustazah start join umrah, ada harga 5 lebih kan sahabat-sahabat, 6 lebih tu dah package cantik lah, package yang hotel dekat semua macam tu. Tapi lepas Covid ni, Allah, nak betul-betul comel tu, nak betul-betul selesa tu memang 9-10 ribu lah lebih kurang. So Ustazah putus, lepas tu ada balik. Masya Allah, permudahkanlah ya Allah. Memang boleh sahabat-sahabat, tapi tak sampai hati. Yang antara penganiayaan itu, contoh kita bagi tahu flight gini sekali tak dapat macam tu. Kita bagi tahu hotel macam ni sekali tak dapat macam tu. Payah sikit lah Ustazah nak cerita dalam bab ni kan. Lepas tu hatta dalam bab umrah ni sahabat-sahabat, nak keluarkan iklan tu pun kena, aduh, berlinking ya sahabat-sahabat.
Putus-putus balik, line on off, faham. Itulah maksud ustazah tu, nak dapat yang murah tu macam itulah. Sebab iklan tu, kalau anda perasan yang ustazah bagi iklan, bawah tu ada nombor siri. Nak keluarkan iklan pun kalau ikut undang-undang Motek, kena ada nombor siri tersebut. Tak ada nombor siri, iklan kita, aduh, kesiannya lah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim. Ya betul Umi Affan, lain sangkut-sangkut saya tak dapat nak menolong dah. Saya dah duduk betul-betul sebelah tingkap ni, selalu kat sini okey. Alhamdulillah, Raha Rauf. Sekarang macam mana, boleh dengar ke? So macam itulah sahabat kan, iklan pun kena ada kelulusan, apatah lagi lesen umrah yang kita kena renew setiap tahun. Benda-benda macam itulah, kena buat keputusan mengikut Persatuan Umrah dan Haji. Semua tu kita kena terlidang. Dunia ni pun kita kena ikut, walaupun sudah pastinya keutamaan kita tak ada suara lah. Kenapa Radiah kata tak ada suara? Macam mana boleh tak ada suara tu? Orang lain semua ada suara. Teruskan je Nisa Syafi'i, sebab dia dengar ke tak dengar. Tak apa. Tak apa, yang tu tak penting. Kita nak habiskan ni sikit je. Keselamatan itu ada bersama keredaan. Yang penting, apa pun yang berlaku, bila kita rasa down, kita rasa macam hati ni dah mula nak membusuk, cepat kata kitab La Tahzan, ingat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak maaf, memang suara sangkut. Tapi betul lah, Cikgu Farah pun tengah on the way ke Terengganu. Dia kata mungkin bangunan kat sini rapat-rapat. Betul lah, memang hotel yang Ustazah duduk ni memang serapat-rapat bangunan. Okey, Ustazah teruskan sikit. 9 tu muka dah pandang jalan dah macam ni dah. Stres. Jangan stres. Okey, kata Allah dalam Al-An'am ayat 91, Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Faham sangat Donia Zuraida. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah. Saya ni dah baca ayat Al-An'am 91. Anda dengar tak? Fatimah Muhammad nak puas macam mana? Sunaiza Ahmad, Masya Allah, maksud dah pandang jalan dah, orang duk menuju masjid, dah muka dah macam ni dah, muka toya. Sebab sekejap-sekejap saya takut anda tak dengar tadi ayat tu, Qulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Allah yang menurunkan Al-Quran, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kita tak boleh kata macam mana aku nak reda, Allah tu tak adil, bagi ke orang tu macam ni. Allah, sebelum engkau bertanya macam mana aku nak reda, Allah tak adil pada aku, engkau adil tak dengan Allah? Engkau adil tak dengan Allah? Masya Allah, sahabat-sahabat, kita hamba tau. Kita hamba. Bila bos kita, kita ni pekerja, bos kita kata Muzayyana angkat dia letak kat tepi tu, kata apa hal bos nak suruh aku letak meja dekat tepi tu pula? Suka hati bos lah, itu pejabat dia. Itu pejabat Ana yang punya. Ana nak letakkan meja tu di ujung sana, engkau sebagai pekerja jangan banyak cakap, angkat je. Kau reda tak? Bila kau reda, angkat kat sini. Tersandar dah ni. Sebab sebenarnya nak stop, tapi sayang tinggal sikit lagi. Pukul 9 jemaah Ustazah masuk. Ustazah terus mengajar dia orang pula. Masya Allah. Dengan reda, betul lah Bazid Aziz, Masya Allah. Bazid Aziz ni seorang lelaki yang Masya Allah, Masya Allah, macam dia rajin tulis balik nota. Lama dah Ustazah tengok dia ada dalam online Ustazah. Alhamdulillah, semoga anda lelaki yang qawwam, menjadi contoh kepada lelaki-lelaki lain. Bazid Aziz, Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul lah Baiti. Sebab kita selalu tanya macam tu, kenapa Allah tak adil dengan aku? Di mana adilnya engkau kepada Allah? Tak sedar diri sebagai hamba. Kalau Ustazah, kita boleh cakap macam ni,
biasalah. Kalau kita cakap ni macam ni kita nak lawan macam kami kat sini kena halau-halau dengan askar kan. Ustazah akan pujuk jemaah macam ni je. Kita datang negara orang kot, kita nak masuk Masjidil Haram kot. Dia pun dah tugaskan askar-askar macam ni, mana yang boleh, mana yang tak boleh ruang untuk solat kan. Memang kita menyampah sakit hati, tapi kita lawan apa kita dapat. Kita nak cakap askar ni tak adil kan, aku habis duit beribu-ribu datang, aku nak solat kat sini, suka hati aku nak solat kat mana. Cuba kau redha dia halau sana. Malam tadi saja sahabat jemaah Ustazah kata paling mencabar Ustazah. Mau tak mencabar Ustazah, sengih je dengar. Saya dengar je dulu, lepas tu saya cakap, akak tahu saya punya terawih dia 2 10 rakaat, kiranya 5 set kan. 5 set tu saya berpindah 4 tempat. Solat 2 rakaat kat sini. Ummi lah, maafi solat. Aku rasa nak lepuk je askar-askar ni. Bukan kacau. La ilaha illallah, dia halau pergi. Okeylah. Aku melawan sekejap kan, memang dengan tak jadi apa. Kan kita pendatang kat situ. Kita nak keberkatan Masjidil Haram tu. So, ikut je. Akhirnya selesai. Habis tu terawih saja selesai 10 rakaat. Mana yang buka dah macam ni dah sahabat. Dah berapa kali anda bila tengok line putus tu mesti anda tengok muka Ustazah kereh kan. Kereh. Masya Allah. Okey, moga-moga sempatlah kita nak habiskan. Adalah mustahil dalam hati yang bersih itu masih terdapat rasa tidak. Mustahil dalam hati yang bersih masih terdapat rasa tidak menerima. Kalau orang tanya, Ustazah nak datang lagi tak Masjidil Haram ni? Kena halau sana, halau sini. Nak? Kenapa sahabat-sahabat? Sangka baik dengan Allah. Bukan askar yang marah-marah tu kita nampak dulu. Kita nampak Allah yang tak pernah dengan takdirnya. Sahabat-sahabat Allah yang redha pula. Kita nampak Allah yang redha kepada orang yang redha akan takdirnya Allah. Faham kan? Kalau tak sabar memang kena cepuk. Kalau tak sabar memang kena cepuk. Nak apa syahadah salihah? Saya cakap apa tadi? Syahadah salihah nak berdatang Masjidil Haram Ustazah beku dan beling-beling je. Macam mana Juwita Ismail, Mastura Kazali. Ustazah nak habiskan juga bab ni. Semoga Allah bagi anda faham lah, walaupun putus-putus. Allahu Akbar. Semakin hamba itu redha, maka semakin bersih hatinya. Ya Allah, kotoran hati, kebusukan dan tipu daya. Internet ni suruh Ustazah pindah tempat. Kot benar-benar ini bukan sampai tahap putus asa dah, tapi lift dah berbunyi-bunyi tu. Tengok jemaah Ustazah pun dah sampai. Sini yang kat sini. Sebab kat sana line teruk. Kita buat kat sini lah. Buat kat sini kak. Sini kita tak payah buka lampu. Okey. Dalam ni pun kita dah kena test dah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Line teruk. Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya Kak Nur Asmalud yang selalu ada dalam kuliah La Tahzan. Hari ini kita nampak siapa Kak Nur Asmalud dan kakak ni. Geram rasa. Guna hotspot ke? Ni saya guna hotspot ni. Saya tak guna line Saudi. Sebab bangunan kat sini. Buat live dekat masjid semalam mungkin. Tengoklah bukit belah sini. Jadi Kak Nur Asmalud. Hari tu nak tengok muka. Hari tu nak tengok muka kan. Dengan Allah bahagia tengok adik-beradik macam ni kan sahabat-sahabat. Okay, alang-alang saya pusing kamera, cuba tengok. Bayangkan tu semua bangunan-bangunan, bukit. Macam mana tak putus-putus line. Jadi Ustazah menunggu sahabat-sahabat yang La Tahzan berada di Mekah ni. Lepas tu Ustazah nak sambung kuliah dengan mereka. Okay, kita nak habiskan sikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran hati, kebusukan dan tipu daya adalah kaitan daripada sikap tidak menerima. Okay? Kotoran hati, kebusukan dan tipu daya adalah kaitan menerima. So berpunca daripada kita tak redha, kita tidak menerima, akan lahirlah kekotoran hati, kebusukan dan tipu daya. Berulang kali dalam bab ni diceritakan.
Kedengkian adalah buah daripada sikap yang tidak menerima. So hati yang suka dengki tu sebab Conjunctivitis. doktor dah datang. Jap, Ustazah ada doktor seorang kat sini. Ustazah kata, takutnya nak guna. Pedih tak? Okay, this one is with madu, Azlina punya. This one is normal air, but you cannot Ini use macam mana? Ini apa dia? Dia ada madu. Oh, okey. It is Masuk kat mata. Saya sebenarnya memang allergic panah. Mengada-ngada lahir kat Jepun dulu kan. So bila semalam tu rasa macam dah bersin, lepas tu dia kacau mata dia jadi merah. Harap-harap bukan sakit mata yang, kalau sakit mata bertarik mata tu dia boleh menjangkit kan. Dia merah. Lepas tu ustaz tak bagi dah, saya pergi Zohor Asar. Saya buat tawaf hari tu dengan dia tengah-tengah hari masa dia buat badal. Ni jemput je. Sini. Kita habiskan sikit-sikit. Okey. Kedengkian adalah buah daripada sikap yang tidak hati yang bersih daripada unsur dengki adalah buah daripada keredaan. Hati yang bersih daripada unsur dengki adalah redaan. So nak dapat hati yang reda dengan semua apa yang Allah takdirkan, kena bersih daripada unsur dengki. Selagi Ustazah hari ni buat live, ya, mata saya memang semua sahabat-sahabat kita dengar lah tahzan balik kampung, jealous kan? Kami pun nak balik kampung tau, daripada hotel ke Masjidil Haram. Sabar, nanti pun kami balik kampung juga. Okey, Alhamdulillah. So kita nak habiskan sikit. Dan hati bersih daripada unsur dengki adalah buah daripada keredaan. 95 minit dah kita kena start dah. Ustaz jawab tak saya tanya berapa orang yang buat umrah hari ni? Oh, dah start buat dah ni ke? Kak Azrizan tak message. Dah start dah. Hantar mesej juga ni. Lebih kurang. Yelah betul, badan kita dah mula pening dengan malam tak tidur. Ni saya boleh terus bubuh sekarang. Again. You want me to help? Dua-dua boleh ke? Sahabat-sahabat, sekejap saya kenapa dia macam basah tadi kak? Bocor ke? Takut. Tak bocor. Cuba kak pegang atas tu. Macam basah. Dia sejuk aircon tadi. Okey sahabat. Sedih, terima sedih macam susah saya nak solat. Dah lah asyik kena halau. La Zila pun pernah datang sini. Solat asyik kena halau. Saya merasa sedih. Hak ilah. Dengar tak Ustazah cakap apa tadi? Kalau sedih memang tak jadi solat lah. Pakat balik hotel lah jawabnya. Tak payah sedih-sedih sahabat-sahabat. Okey. Kita sambung sikit. Dan hati yang bersih daripada unsur dengki adalah buah daripada keredaan. Diibaratkan keredaan baik yang disirami dan buahnya sangat manis. Disebutkan dalam satu hadis. Kita baca hadis ni, lepas tu kita stop untuk kita bersama-sama dengan jemaah di bumi Mekah. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam. Berapa orang dekat? 14. Putus lagi. So maksud hadis tadi, telah merasai manisnya keimanan orang yang reda kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi ikutannya. Sebab tu dalam zikir maksurat kita disuruh baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku reda bahawa Allah itu adalah Tuhanku. Aku reda bahawa Islam itu adalah agamaku. Aku reda bahawa Muhammad itu adalah Rasulku. Sahabat, nampak simple macam kita bercakap biasa. Tapi kan contohlah dalam bab halau-menghalau. Tadi ada kawan kita komen baru balik Mekah, sedihnya pergi Masjidil Haram masih kena halau je. Kami masih kat sini tahu. Jadi halau-halau tu dah biasa. Malam tadi sangat teruk. Tapi Ustazah selesaikan 10 rakaat tarawih Ustazah dengan 4 tempat. 4 tempat. Jadi kira okey lah tu. Daripada Ustazah balik, tak dapat lah kan 10 rakaat tu. Jadi 4 tempat. Last tu sambung tahajud dekat depan Kaabah. Kan terror dia halau-halau. Kalau merajuk duduk atas katil, tak dapat apa. Kan jadi kita datang tempat dia, kita kena akur lah. Walaupun kemenyempahan itu berlaku, dia akan mendatangkan kesedihan. So kita kena ada hati yang penuh dengan keredaan. Itu je. Kalau tidak balik Malaysia, anda akan bercerita-cerita dengan orang tu. Selagi polis tu tak
Jangan cakap masuk ICU pula. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tempuh dengan saya pandang raditu billahi rabba. Allah suka aku buat ni. Buat apa nak solat tarawih? Kan daripada aku solat tarawih. Jadi hafal dah skrip dia. Tapi rupa-rupanya akhirnya habis juga solat tu dan dapat tempat yang strategik lagi last sekali. Lepas tu Ustazah pun berfikir, ya Allah, raditu billahi rabba, redha ya Allah apa saja yang kau bagi. Kalau tidak mungkin tadi aku dah geram sangat, aku balik bilik, bukan solat wajib pun tarawih ni. Aku balik bilik, sembahyang kat bilik lagi bagus. Macam tu, bahagia, aman kan, nak baring pun boleh kan. Tapi kita nak keberkatan itu kan. Sahabat-sahabat, kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islam tak datang dengan mudah sambil baring-baring atas katil, tak. So kita dapat duduk dalam aircon, dapat duduk atas kapet yang begitu tebal, subhanallah. Itu pun dah cukup syukur. Rasulullah dapat Islam, madin nabiyya wa rasula. Dan dah bahawa Nabi itu adalah Rasul kami. Jadi bila mengaku Muhammad Rasul, pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana susahnya, ada macam petik jari jika dapat Islam ni, tak. Okay, bagaimana keberadaan Rasulullah dalam Gua Hira, dalam Jabal Thur, Masya Allah. Nak dapat Quran 30 juzuk, kita ada RM30 pun kita boleh nak beli. Setiap ada iklan Quran baru, tagging kali-kali semua kau nak beli. Lepas tu bacanya bila? Sekian dia maklumkan. Kan dah lama tak kuat suara ni, sejak tak duduk di balik dinding hijau putih. Okey, hadis yang panjang ni saya takut putus lagi. Besok Ustazah habiskan hadis yang panjang ni, kemudian kita sambung bab yang H. Putus lagi. Maka disebabkan putus ni dah kali hampir ke-20, menyebabkan orang dah pergi solat Zuhur semua kat Malaysia, maka Ustazah stop dulu. Ustazah nak sambung dengan jemaah yang berada di Mekah ini. Okey, sahabat-sahabat, kami nak khatamkan Quran. Masuk satu dunia ni Kak Asma. Dia kena buat muka senyum. Dia kata, bila lah Ustazah nak ambil pokpet ni? Comel-comel, jejaka-jejaka kita.